Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam video PDPC tingkatan 4. Kita masih lagi berada dalam bab yang keempat, iaitu komposisi kimia dalam sel. Cikgu harap kamu masih lagi bersedia. Masih lagi dalam keadaan yang sentiasa bersedia, walaupun mungkin dalam tempoh tidak bersekolah dalam lebih kurang 3 bulan ya. Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat, sejahtera di samping keluarga. Kita telah pun belajar 4.1 tajuk air dan juga 4.2 tajuk karbohidrat. So hari ini kita akan pergi kepada protein. Protein. Kita akan pergi kepada protein 4.3. Sebelum kita meneruskan kepada pelajaran kita tengok terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu 4.3.1, di mana pelajar hendaklah dapat menyenaraikan unsur dalam protein. 4.3.2, pelajar hendaklah dapat mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. 4.3.3, dapat menulis persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian dipeptida. Dan 4.3.4, mewajarkan kepentingan protein dalam sel. Pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 76, terus kepada tajuk 4.3 protein. Sekiranya belum ada buku teks, tolong pause dulu video ini, ambil buku teks, buku nota, pensel untuk membuat catatan. Kita lihat apakah yang digelar sebagai protein ini. Protein ialah sebatan kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga nitrogen. Dan kebanyakan protein juga mengandungi unsur sulfur dan juga fosforus. Protein ini salah satu sumber dalam nutrisi kita seharian. Pelajar-pelajar telah pun belajar tentang protein dalam tingkatan 2, tajuk nutrisi. Jadi ianya tidak asing lagi lah untuk pelajar-pelajar kan? Makanan yang kaya dengan protein termasuklah ikan, daging, susu, kacang dan juga telur. Kalau dalam soalan ada minta berikan contoh makanan yang kaya dengan protein, so boleh beri salah satu daripada contoh-contoh yang diberikan dalam buku teks. Bahagian ini paling penting. Kita nak kenal bahawa semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Polipeptida, ada perkataan poli dan cikgu pernah terangkan tentang maksud poli. Poli ni maksudnya banyak. Jadi semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Polipeptida ini pula dibina oleh monomer. Mono tu maksudnya unit yang kecil, yang dikenali sebagai asid amino. Satu polipeptida boleh terdiri daripada 50 sehingga beribu-ribu molekul asid amino. Dan asid amino ini terangkai bersama-sama melalui proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah proses penyingkiran air. Maknanya asid amino nak membentuk polipeptida, dia akan melalui proses kondensasi. Yang seterusnya kita tengok dipeptida. Perkataan di, cikgu pernah sebut dalam tajuk karbohidrat. Di ni maksudnya 2. Jadi dipeptida terdiri daripada 2 molekul asid amino yang dirangkai
bersama-sama oleh ikatan peptida. Okey, dua molekul asid amino dirangkai bersama oleh satu ikatan peptida. Okey, melalui proses kondensasi. Dalam proses ini, proses apa? Proses kondensasi, satu molekul air disingkirkan. Okey. Kondensasi yang seterusnya boleh merangkai lebih banyak asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Ini cikgu akan terangkan nanti dalam video yang seterusnya. Kita tengok dulu kandungan dalam buku teks. Okey, kita tengok dulu dalam buku teks. Ini adalah persamaan. Okey, bagaimana dipeptida terhasil. Inilah yang ada dalam salah satu daripada objektif pembelajaran yang kita dah tengok sebentar tadi, 4.3.3. Apabila dua asid amino melalui proses kondensasi, asid amino tambah asid amino melalui proses kondensasi, persamaan yang di atas tu akan menghasilkan dipeptida dan akan menyingkirkan satu molekul air. Okey, boleh ke dipeptida ni tadi dia diuraikan semula menjadi dua molekul asid amino? Boleh. Okey, perlu melalui proses yang dinamakan hidrolisis. Okey, so kita tengok. Apabila kita nak uraikan balik dipeptida kepada dua molekul asid amino, kita tambah air. Dipeptida tambah air melalui proses hidrolisis akan menghasilkan semula dua molekul asid amino. Okey. Okey, kita baca sedikit penerangan di bahagian bawah. Setiap dipeptida boleh diuraikan kepada asid amino melalui hidrolisis. Terdapat kira-kira 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi. Pelbagai jenis molekul polipeptida dapat dibentuk daripada 20 jenis asid amino. Okey, ini adalah kerana setiap jenis protein berbeza dari segi urutan asid amino dalam rantai polipeptidanya. Nak tengok kedudukan asid amino ni nanti kamu akan belajar dalam pelajaran kimia. Okey, apabila kedudukan asid amino ni berbeza, dia akan membentuk polipeptida yang berbeza. Walaupun dibentuk daripada 20 jenis asid amino. Bilangan dia sama. Okey. Okey, untuk mencapai objektif 4.3.1, pelajar boleh tengok semula ya. 4.3.1 ini objektifnya adalah pelajar hendaklah dapat menyenaraikan unsur dalam protein. Okey, jadi apa dia unsur dalam protein? Okey. Okay, kita dah tengok tadi di awal video, terdapat unsur karbon, hidrogen, oksigen dan ada sebahagian unsur sulfur dan juga unsur fosforus. Okey, fosforus. Okey, yang cikgu tulis ni adalah simbol dalam bentuk simbol lah, karbon simbolnya C, hidrogen H, oksigen O, sulfur S dan fosforus adalah P. Cikgu yakin dan pasti tak ada masalah lah bagi pelajar sains kerana kamu juga belajar dalam kimia. Okey, boleh ya? So dah capai 4.3.1. Seterusnya untuk mencapai 4.3.2, pelajar boleh tengok balik dalam buku teks. Mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. Jadi secara ringkasannya kita boleh letakkan di sini pembentukan pembentukan polipeptida dan dipeptida
Okey, pembentukannya melalui kondensasi. Okey, boleh ya? Manakala penguraian adalah melalui proses apa? Hidrolisis. Dah capai dah 4.3.2. Seterusnya 4.3.3. Menulis persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian di peptida. Yang dalam kotak kecil tu. Dalam buku teks muka surat 76, apa dia persamaan perkataan bagi pembentukan di peptida? 2 molekul asid amino. Asid amino tambah asid amino. Berlaku apa? Berlaku proses kondensasi. Menghasilkan dipeptida dan menyingkirkan air. Kamu boleh tulis dalam satu line panjang lah, sebab kertas cikgu dah tak cukup kan. Ini adalah untuk pembentukan di peptida. Seterusnya yang kedua, penguraian di peptida. Penguraian di peptida. Molekul di peptida kita tambah dengan air melalui hidrolisis akan menghasilkan kembali 2 molekul asid amino. Tambah asid amino. Kamu tulis dalam satu straight line. Boleh? Kita pergi kepada objektif yang terakhir, 4.3.4, iaitu mewajarkan kepentingan protein dalam sel. Kita tengok satu persatu kepentingan protein dalam sel. Yang pertama, membina sel baharu. Membina sel baharu. Pelajar-pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Yang kedua, membaiki tisu rosak. Yang ini jika sekiranya berlaku kerosakan pada tisu, mungkin akibat kecederaan, luka ataupun pembedahan. Jadi protein sangat membantu untuk memperbaiki tisu yang rosak. Yang ketiga, kita tengok untuk sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin dalam badan. Yang ini yang ketiga. Enzim contohnya enzim pencernaan, hormon contohnya hormon pembesaran, antibodi penting untuk imunisasi badan bagi pertahanan badan kita, hemoglobin yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dalam darah. Jadi kepentingan protein penting untuk mensintesiskan enzim, hormon, antibodi dan juga hemoglobin dalam badan. Jadi kena cukup makan makanan yang mengandungi protein. Yang keempat, membentuk bahan binaan seperti keratin, keratin di kulit, kolagen di tulang dan juga miosin di otot. Yang ini yang keempat. Dan yang terakhir sekali,
Protein juga boleh membekalkan tenaga. Boleh juga membekalkan tenaga. Bagaimana protein boleh membekalkan tenaga? Melalui penguraian protein oleh enzim pencernaan. Memang sumber tenaga utama kita adalah karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah lemak. Jika sekiranya dalam keadaan-keadaan tertentu, kita kekurangan karbohidrat dan lemak, protein boleh diuraikan oleh enzim pencernaan untuk memberikan tenaga kepada kita. Baik. Jika sekiranya pelajar masih ingat lagi dalam tingkatan 2, tajuk nutrisi, kita dah belajar dalam proses pencernaan tentang perkara ini. Yang cikgu buat kotak ni. Bila kita makan sesuatu makanan, sumber protein, apabila dicernakan dengan enzim pencernaan, dia akan menghasilkan asid amino. Molekul paling ringkas, asid amino. Daripada tindak balas inilah, boleh memberikan tenaga juga kepada badan kita. Baik. Kita dah sampai ke akhir tajuk 4.3 protein. Untuk memastikan pelajar-pelajar dapat mencapai ke empat objektif pembelajaran sebentar tadi, pastikan pelajar-pelajar cuba menjawab praktis formatif 4.3. Jika berkesempatan, kita akan semak dalam online, ataupun pelajar boleh kumpul, dan apabila kemungkinan besar kalau sekolah dibuka untuk pelajar lain, kita akan semak di sekolah nanti. Cikgu juga merancang untuk melakukan pembelajaran secara atas talian online secara live, dan kita tengok nanti macam mana. So, cikgu harap pelajar-pelajar faham. Sekiranya tak faham, boleh ajukan soalan di dalam grup Telegram kita. Dan sampai di sini saja. Semoga terus belajar dan cemerlang. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.